Di sana terdapat lagi perkara yang menarik, iaitu Khalid Al-Walid dan Ammar bin Al-As memeluk Islam. Dua orang tokoh sahabat masuk Islam. Khalid bin Al-Walid seorang panglima yang ulung di masa jahiliah dan di masa Islam. Ammar bin Al-As ialah seorang diplomat, seorang ahli politik yang lincah, yang sangat pintar dalam menangani isu-isu, mengatur strategi. Di zaman jahiliah, bila masuk Islam, menjadi orang terpilih. Macam Nabi sebut, khiyarukum fil jahiliyati, khiyarukum fil Islam. Orang yang pilihan yang bijak di masa jahiliah, dia bijak dan pilih juga di masa Islam, kalau dia bersama dengan Islam. Idza faqahu, bila mereka itu faham apa itu Islam. Di antara yang masuk Islam ialah dua orang pahlawan yang sangat penting sebelum Islam, kerana menentangnya, dan selepas memeluk Islam menjadi tenaga jihad yang sangat penting di medan perang, mengalahkan musuh dan menempuh kemenangan besar kepada Islam dan penganutnya. Mereka ialah Khalid bin Al-Walid dan Ammar bin Al-As radhiyallahu anhumah. Marilah kita membaca cerita berkenaan mereka. Khalid menceritakan bahawa cahaya Islam mula menembusi hatinya apabila melihat perkembangan dan kemenangannya yang tidak boleh dihalang oleh segala kekuatan kebenaran, walau bagaimana besar sekalipun. Keadaan lebih nyata apabila ia memimpin bala tentera berkuda untuk menyerang dan menghalang Rasulullah SAW dari masuk Mekah. Sangat itu hendak dilakukan pada waktu Rasulullah SAW dan para sahabatnya bersembahyang asar. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengerjakan sembahyang mengikut cara dalam keadaan perang. Sembahyang Siddatul Khawf. Diturunkan oleh Allah. Dan ini menunjukkan Allah memberitahu kepadanya tentang perlunya berjaga-jaga menghadapi kejahatan musuh. Di mana dalam Islam ada rukhsah. Rukhsah makna kemudahan. Bukan makna meninggalkan sembahyang. Sembahyang dengan kemudahan diberi oleh Allah Ta'ala. Iaitulah sembahyang Siddatul Khawf. Yang boleh bergerak, boleh melompat, boleh apa kalau perang. Boleh bagi-bagi rokok sujud antara pasukan. Ini diatur dan sembahyang dan keadaan perang. Rukhsah, tidak seperti sembahyang biasa. Bukan tinggal sembahyang. Macam kita menghadapi wabak pada hari ini, sembahyang jemaah, tukar sembahyang Johor. Sembahyang jemaah, tukar sembahyang di rumah. Bukan batalkan sembahyang itu, sembahyang juga. Tapi tukar tempat, tukar keadaan kerana wabak. Ini termasuk dalam keadaan darurat. Ini wujud dalam Islam. Khalid bin Walid menyaksikan perkara ini. Masuk dalam hati dia. Islam begini rupanya. Malahnya kita orang Islam tak faham Islam begini rupanya. Ini sangat sedih. Kadang-kadang datang dalam fikirannya untuk pergi ke Habasyah kerana rajanya telah memeluk Islam. Khalid fikir nak pergi Habasyah. Raja Habasyah diberitakan masuk Islam. Berada di sana lebih aman. Kadang-kadang berfikir untuk menganut Yahudi dan Nasrani dan bernaung di bawah Raja Rom. Mari fikir begitu. Semua salah. Tiba-tiba datang sepucuk surat daripada saudaranya Al-Walid bin Al-Walid, menyatakan bahawa Rasulullah SAW mencarinya ketika datang mengerjakan umrah qadha. Bila Nabi datang buat umrah selepas jalan Hudaybiyah, Nabi cari Khalid bin Walid. Saudaranya menceritakan Rasulullah SAW menyatakan bahawa orang yang seperti Khalid tidak jahil berkenaan Islam. Kalau dia jadikan kepintarannya untuk bersama orang-orang Islam adalah lebih baik kepadanya. Dan kami letakkan dia di tempat yang lebih daripada orang lain. Oleh itu datanglah menemuinya. Jangan lepaskan peluang yang sangat baik ini. Kedatangan surat ini menambahkan semangat Khalid menganut Islam. Ditambah pula dengan mimpi yang sah ketika tidurnya. Dia melihat dia berada di suatu tempat yang sempit dan kering kontang. Kemudian dapat melepaskan diri lalu berada di negeri yang luas lagi subur menghijau, mendatangkan suatu alamat yang baik seperti yang dipersaksikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila Khalid masuk Islam juga, Abu Bakar dicerita mimpi dia. Abu Bakar seorang yang mahir takbir mimpi. Apabila Khalid menceritakan kepadanya, iaitu keluar dari kesempitan syirik kepada kebaikan dan kebenaran Islam. Itu ta'wil Abu Bakar.
satu takbir yang tepat. Khalid tidak mahu pergi seorang diri untuk berdepan dengan Rasulullah SAW. Dia mahu ditemani. Dia tak mahu pergi seorang. Mungkin rasa malu, rasa segan. Dia nak ajak kawan. Pertamanya dia berjumpa dengan Safwan bin Umayyah, mengajak teman. Tetapi Safwan tidak mahu pergi dan berkeras dengan berkata, kalau semua orang masuk Islam dan tinggal aku sahaja, aku tidak mahu masuk Islam, kata dia. Yang ini pun kita akan baca kisahnya masuk Islam juga, walaupun sangat keras. Khalid berfikir boleh jadi dia berkeras kerana ayah dan saudaranya dibunuh dalam peperangan Badar. Boleh jadi ayah dia dibunuh dalam peperangan Badar. Sebab itu cakap dia keras. Kemudian Khalid mengajak Ikrimah bin Abu Jahal, anak orang paling jahat sekali. Ajak Ikrimah. Abu Jahal mati dalam perang Badar juga. Tetapi Ikrimah berkeras juga seperti Safwan. Kemudian Khalid pulang ke rumah dan mengambil binatang kenderaannya untuk pergi ke Madinah. Tiba-tiba di tengah jalan dia bertemu dengan Uthman bin Abi Talhah. Dia memujuk dan mengajak Uthman supaya bersama-samanya ke Madinah. Setelah bercakap panjang, Uthman pun bersetuju. Mereka bertolak di tengah malam dan berjalan menuju ke Madinah. Setelah waktu fajar, mereka sampai di Hudad dan bertemu Amr bin Al-As, sahabat yang pintar yang disebut tadi. Dia bertanya, kamu hendak ke mana? Mereka menjawab, kami nak masuk Islam dan menjadi pengikut Muhammad SAW. Amr menjawab, aku pun begitu juga. Mereka pun bertolak menuju ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, Khalid bertemu saudaranya Al-Walid bin Al-Walid. Berkata, cepatlah Rasulullah SAW menunggumu. Dan dia memberitahu kedatanganmu dan sangat gembira. Apabila berhadapan dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba Khalid melihatnya sentiasa tersenyum kerana bergembira dengan kedatangannya. Sehingga ia merasa sangat kasih kepadanya. Khalid terus memberi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab salam. Khalid terus melafaz ikrar 2 kalimah syahadah dan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa annaka Rasulullah. Aku mengaku dan percaya bahawa tiada Tuhan yang mesti sembah melainkan Allah dan engkaulah Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, mari ke sini. Bagi dia memanggil Khalid supaya menghampirinya. Dan Rasulullah SAW bersabda, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberi petunjuk untukmu kepada Islam. Sesungguhnya aku lihat engkau adalah seorang yang mempunyai akal pikiran, yang pintar, dan berharap bahawa Allah menunjukkanmu kepada Islam untuk membawa kebaikan kepada Islam. Khalid menjawab, wahai Rasulullah, saya masih teringatkan kepada apa yang telah saya lakukan menentang Islam. Dan saya membersihkan diri daripadanya. Mintalah supaya Allah mengampunkan saya. Rasulullah bersabda, Islam menghapuskan itu semua. Bila masuk Islam, semua dosa diampunkan oleh Allah. Khalid menjawab, untuk itu Rasulullah SAW terus berdoa, ya Allah, Tuhanku, ampunkan Khalid apa yang pernah dilakukan bagi menentang Allah dan Rasulnya. Ini cerita yang sangat menarik. Islamnya Khalid sangat penting dari segi perkembangan Islam dan jihadnya. Kerana peranannya yang sangat besar seperti yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Dan itulah yang berlaku. Dan Rasulullah SAW meletakkan tempat yang kena pada tempatnya. Macam hadis disebut tadi, khiyarukum fil jahiliyati, khiyarukum bil islami idza faqahu. Orang yang terpilih kalangan kamu yang bijak pandai di masa jahiliah. Kalau bersama dengan Islam, terpilih juga sekiranya kamu termasuk kalangan orang yang faham, mengerti. Begitu juga dengan Amr bin Al-As radhiyallahu an. Walaupun kedatangannya bersama Khalid radhiyallahu an, tetapi dia mempunyai kisah yang berlainan. Sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Al-Waqidi, seorang ulama tarikh, menceritakan bahawa Amr bin Al-As pernah menegaskan, aku adalah di antara orang yang paling bermusuh terhadap Islam dan menentangnya dengan keras. Pernah menyertai perang Badar, tetapi aku masih selamat, mujur tak mati.
pernah menyertai peperangan Uhud, tetapi aku masih selamat. Menyertai perang Khandaq, tapi aku masih selamat. Dan aku pernah menegaskan, kalau semua orang Quraisy masuk Islam, aku tidak masuk Islam. Aku pernah tegas begitu. Tetapi kesedarannya bermula dengan peristiwa apabila ia ditugaskan menemui Raja Habasyah supaya merayu jangan membenarkan orang-orang Islam yang berhijrah ke Habasyah itu diberi keizinan tinggal di sana. Halau sahaja mereka keluar dari Habasyah. Kebetulan kedatangan Amr bin As terserempak dengan kedatangan utusan Rasulullah SAW yang membawa surat kepada Raja Habasyah mengajak Raja Habasyah masuk Islam. Dan Raja Habasyah telah pun menerima Islam tanpa disedari oleh Amr bin As yang membawa surat Rasulullah SAW. Iaitulah Ammar bin Umayyah Az-Zamri, seorang yang dikenali olehnya telah menjadi pengikut Rasulullah SAW. Sebaik saja utusan Rasulullah SAW keluar dari majlis, Ammar bin As mengambil kesempatan menghadap Raja Habasyah dengan memberi hadiah yang banyak dari Mekah. Setelah hadiah diterima dan raja itu melayannya dengan baik, dia terus mengambil kesempatan berkata kepadanya, tadi saya melihat ada orang yang datang menghadap dan membawa surat. Sebenarnya dia adalah utusan musuh kami yang telah melakukan masalah kepada kami dan membunuh pemimpin-pemimpin orang-orang bangsawan di kalangan kami. Suruhlah dia kepada saya supaya saya dapat membunuhnya, kata Raja Habasyah. Tiba-tiba Raja Habasyah meradang dan mengangkat tangannya menampar muka Amr bin As, mengenai hidungnya sehingga berdarah, dengan berkata, hai Ammar, adakah engkau meminta kepada aku supaya aku serahkan kepadamu utusan dari seorang yang didatangi oleh malaikat Jibril yang pernah datang menemui Musa, datang menemui Isa, supaya aku membunuhnya? Amr bin As menceritakan perasaannya pada masa itu. Kalau ada lubang bumi untuk menyelamatkan diri, nescaya aku masuk dalam lubang itu. Kata Amr bin As, aku berfikir adakah orang-orang Arab dan bukan Arab percaya kepadanya, tapi aku tidak percaya? Orang bukan Arab percaya, orang Arab percaya. Adakah aku tak percaya? Amr terus berkata, adakah tuanku percaya kepadanya? Raja Habasyah menjawab, ya, aku mengaku di sisi Allah percaya kepadanya. Demi Allah, dia dari pihak yang benar. Dia mesti menang menghadapi orang-orang yang menentangnya, seperti Allah memenangkan Nabi Musa menghadapi Fir'aun dan bala tenteranya. Adakah awak berjanji kepada aku untuk masuk Islam? Ammar menjawab, ya. Lalu Raja Habasyah mengeluarkan tangannya pada Ammar untuk berjanji masuk Islam. Setelah Ammar menerimanya, dia memerintah supaya dibasuh darah dan tukar pakaian baru. Ini peristiwa yang menyebabkan Ammar bin As masuk Islam. Peristiwa yang sangat menarik.